InsyaAllah pada malam ni kita sambung bacaan kitab kita Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Peringatan kepada orang yang lalai. Kalau dalam Al-Quran kita baca dalam semayang, kadang-kadang imam baca ataupun kita yang baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kita biasa dengar ayat ni, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang Allah kata celaka, bukan orang duk sembahyang ni. Tak, guna pula tu. Molek sembahyang celaka. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang musallin. Musalli, mim tu dia jadi isim maf'ul tak? Tu tak? Siapa ustaz-ustaz sini ada? Masuk mim. Biasa salli, solat kan? Musalli. Kitab Munyatu Musalli. Deh. Tajuk kitab ada ngajar sini. Pernah tak kaji kita dengar? Ataupun dengar nama kitab Munyatu Musalli? Kan? Kita famous lah Terengganu ni. Deh. Ahli Sunnah Jumaah. Munyatu Musalli. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sembahyang. Allazina hum fi salatihim, allazina hum fi salatihim siapa? Sahum. Orang yang mereka ni siapa? Lalai. Tajuk kitab ni saya nak baca ayat ni bila masuk nak habis tajuk yang ke sebelah. Orang yang lalai. Lepas tu satu ayat lagi, allazina hum yura'un. Apa maksud yura'un? Yura'un, yura'a. Ra'a. Apa ra'a? Kita biasa sebut riak. Tu orang Terengganu kita ni banyak guna bahasa Arab. Riak. Riak ni adalah satu perbuatan. Tapi dia tak nampak macam makan nasi. Riak ni. Lalu jadi imam ke ataupun jadi muazzin ke, kita baca sedak gitu ataupun bang sedak gitu, tu sum'ah, memperdengarkan. Okey, nak suruh orang sebut kita ni baca molek, tu sum'ah, mazmumah juga. Contoh kita pakai serban, pakai jubah comel-comel, kita nak suruh orang tengok kita ni kemah. Orang tengok aku pakai jubah ni baru nampak macam alim. Bukan nama alim. Nama alim sedah, lepas tu pakai jubah pula, kuasa dua alim. Tak. Pasal apa nak suruh orang tengok kita alim? Maka mazmumah juga. Riak itu termasuk juga. Kita nak tunjuk ke orang. Semayang ni tunjuk ke orang. Aku seorang je pergi masjid kampungku, ataupun kawasan rumah aku ni aku seorang je pergi. Orang lain tak pergi. Orang lain tak pergi masjid. Aku je. Lepas tu balik tengok orang ciramah je. Nak pergi masjid orang ni. Dok tibasing. Mati nak pergi masjid kau lagi duduk depan ada tu imam. Tak. Dia tak pergi ke masjid. Jadi orang ni ra'a. Dia allazina hum yura'un. Dalam ibadat dia riak. Maka kitab Tanbihul Ghafilin ni adalah nak beri peringatan kepada kita lah sendiri tak. Terutama saya ni sentiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
lalai ada banyak keadaan. Ada keadaan lalai kita lalai daripada kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Lalai juga. Ada juga kita lalai daripada kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai pekerja ataupun majikan. Ataupun kita lalai daripada tanggungjawab kita seorang bapa kepada anak. Jangan main. Esok kena tanya belaka ni. Start daripada hak atas sekali sampai ke hak bawah sekali. Semua kena tanya. Maka sambungan cerita yang kita baca dalam bab yang ke-11 ni. Bab apa yang ke-11 ni? Yang kita duk baca dah habis-habis lagi. Keadaan huru-hara pada hari kiamat. Akan berlaku satu hari, iaitu hari yang huru-hara. Semua orang takut, semua orang akan risau dengan urusan masing-masing. Hari ni pun kita risau nak urus dengan urusan masing-masing. Kadang-kadang pagi-pagi buta pergi pasar dah. Cari ikan, cari ayam dah. Cari barang dah. Dah nak fikir orang lain. Perut kita di kadang-kadang dah nak fikir pun. Tengah hari lapar dah. Tak makan lagi rupanya. Sebab apa? Sibuk. Maka hak ni urusan yang duduk di padang mahsyar ni lagi-lagi sibuk. Sampai Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, dia kata pada mahsyar ni manusia tidak ada satu orang benar pun. Guana pula lelaki dan perempuan di antara satu sama lain. Malu ke tak?" Tak ada malu dah masa tu. Tak ada malu contoh kat mana? Contoh orang lemah. Orang lemah. Siapa pernah lemah sini? Dia kat tangan. Saya. Tak payah. Orang lemah ni dia sanggup buat benda. Dia sanggup buat apa saja. Betul tak? Dia sanggup buat apa saja. Tengok hari tu masa PKP, masa Covid tu. Ni napah dah udang. Mungkin ada dalam kalangan kita Allah panjangkan umur, penuh dah drop apa orang panggil pernafasan ni drop sampai ke dak normal dah. Mesin bantu. Tapi Allah kembalikan balik. Masa tu benda yang kita nak. Benda yang kita fikir. Ada kita nak fikir nak deking orang belah kita. Beg belah ni pakai lembek tebal. Ada tak? Ada tak? Ada dah. Ataupun belah kita tu datuk. Kita ni dak datuk. Ada tak kita deki sebab apa kita dak datuk? Dah tak? Dah. Tak dah. Belah ni kopak. Kita ni seorang je. Siapa kela ni? Dah tak deki? Dah. Urusan masing-masing. Tu masa hidup. Bagaimana pula nak berhadapan dengan Allah ni? Maka masa tu akan berlakulah huru-hara yang tidak ada tolak banding. Dengan zahir mata kita Allah akan paparkan, dengan telinga kita Allah akan zahirkan pendengaran apa yang kita rasa. Gini mu'ah neraka, gini mu'ah neraka. Tak ada. Tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah datang oleh fikiran. Macam mana gambaran dia? Tak pernah. Suara itu telah sampai ni sambungan. Siapa dak mari dia dak tahu cerita. Macam TV3 kau, kita tengok TV cerita garik baru ni tau. Lepas tu kau 7 tak ada tunggu. Kau tengok cerita kali, dah apa sambung-sambung gini. Tak. Ego dak jadi mati. Orang tengok hari tu dia tahu kan. Orang tengok hari ni dia tahu. Dia tengok hari tu dan tengok hari ni dia tahu cerita ke macam mana. Suara itu telah sampai ke telinga Siti Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia berjalan kepada Rasulullah menyampaikan bahawa ia mendengar suara siapa? Suara umat baginda. Dia dengar suara kita semua ni. Siti Fatimah ni Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada dia dengar suara-suara yang duduk dalam neraka Jahannam ni. Siti Fatimah dengar. Lalu Siti Fatimah bagi tahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengar suara daripada hamba daripada umatmu di sana dalam neraka ni, dia berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan tu. Ada pula orang kata, kenapa zikir la ilaha illallah saja? Ada juga orang kata gitu. Alih. Tak. Maka di sini disebut Siti Fatimah ni dia dengar perkataan yang disebut oleh ahli neraka waktu itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada Jibril alaihi salam, Allah ni bukan tidak tahu, dia tahu. Tak, kita tak tahu. Lek juga kita kan. Dah apa Allah tak tahu ke? Tak. Ni. Disebut, pergilah engkau kepada malaikat penjaga neraka. Ni. Allah perintah kepada malaikat Jibril alaihi salam jumpa dengan malaikat yang menjaga neraka ni. Katakan kepadanya, kepada malaikat tersebut, agar membuka pintu neraka Jahannam, maka engkau dapat melihat ataupun maka engkau dapat lihat orang yang diseksa oleh api neraka tadi. Allah perintah suruh pergi tengok. Setelah itu Jibril terus pergi, dan apabila sampai ke neraka, setengah penghuni neraka berkata, adakah kamu dapat merasai angin yang baik? Ahli neraka tanya malaikat, adakah kamu dapat merasai angin yang baik? Jawab setengah yang lain, ya. Masing-masing duduk sembang, ada rasa tak? Tak? Masuk macam masuk masjid ni lah, tengah panas-panas masuk sejuk, ada aircon. Ada aircon, sejuk. Disebut sini, adakah kamu dapat merasai angin yang baik? Jawab setengah daripada yang lain, ya. Mereka mengatakan bahawa mereka melihat ada seorang yang lalu, yang mana ia kelihatan hebat dan bercahaya. Di sini kita boleh ambil satu ilmu bahawa malaikat ni adalah nur, cahaya. Siapa tu? Itulah Jibril. yang datang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke neraka Jahannam. Dah Jibril ni dia pergi neraka panas ke tak? Duk kata pula panas ni malaikat Jibril pergi ni. Guana tak payah fikir dengan akal kita. Kan Nabi Ibrahim kena bakar kan? Tak? Nabi Ibrahim kena bakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Bakar ke tak? Terbakar ke tak? Anguh, netung. Tak terbakar. Allah sejukkan api tu. Saya pernah sebut, kalau Islam ni kita nak fikir dengan akal kita, cukup tak? Tak boleh. Sebab apa? Sayyidina Ali kata, bila kita ni musafir, saya ni contoh ni dah hujah ulama-ulama bawa, antaranya dia bawa hujah ni. Bila kita musafir dalam bab fiqh, orang yang pakai khuf, sarung kulit tu yang pakai dekat kaki ni kan, berjalan di bawah, kita jerit bawah ni kan. Tapi bila nak bertayamum, di syariat untuk sapu di bahagian atas. Tak di syariat sapu di bahagian bawah. Maka tak cukup dengan akal kita nak fikir hujah-hujah yang datang berbentuk sam'iyah, dengan pendengaran. Kita percaya bahawa neraka, syurga, malaikat, rasul dengan telinga. Dengan telinga kita. Dengan ilmu yang kita belajar. Kemudian dia sebut lagi,
Masing-masing duk kata ni. Mereka mengatakan bahawa mereka melihat ada seorang yang lalu yang mana ia kelihatan hebat dan bercahaya. Mereka sekalian bertanya, masing-masing duk tanya ni. Masing-masing duduk dalam neraka ni tanya, siapakah engkau ini? Dia tanya, siapa mu ni? Jibril menjawab, akulah Jibril, sahabat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya, waktu Nabi ada dulu, Rasulullah ada, hidup Rasulullah di zaman dia, zaman beliau, apa tugas Rasulullah? Jibril buat benda? Jibril buat benda? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Lepas tu Jibril buat apa? Ni, ada pula dalil. Allah perintahkan Jibril. Bila mana? Bila kita berada di dalam, kalau setengah-setengah yang mukmin tapi melakukan dosa, yang ni mukmin yang asi, masuk neraka, ini tugas, antara tugas malaikat Jibril. Kita dengar tentang azab ni diajar oleh ulama, kita sebut wal a'yazubillahi min zalik, supaya Allah jauhkan kita daripada azab neraka Jahannam. Kemudian disebut lagi, akulah Jibril, sahabat Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berkata, wahai Jibril, kami minta tolong Tuan, hamba sampaikan salam kami kepadanya. Inilah kabel-kabel ni tak? Kabel yang penting ni. Waktu ni kita nak kabel. Atas dunia ada tak orang pakai kabel? Senyum. Tahu belaka tu. Atas dunia ada orang pakai kabel ke tak? Ada tak? Dulu rumah kita pakai telefon, pakai wayar. Sampai luar naik atas api. Lepas ni, tak payah dah. Tak dalam kocek, boleh bawa pergi ngata. Dulu, pakai nombor motek-motek 01. Ada, gila ni jabat pakai kan. Dulu rumah gitulah. Kalau sebelum tu lagi, pulah tekan, pulah tekan, pulah tekan. Ataupun public, duduk, public pun duduk kat biar sekolah, kat masjid, kat bus stop tak. Masuk PT. Dulu. Perlukan kabel. Jabatan-jabatan pun kadang-kadang setengah-setengah pun perlu juga. Ada orang, kawan saya, baru lagi dia khabar, dia telefon saya. Dia mula dia WhatsApp. Assalamualaikum, apa khabar? Jarang-jarang ni pelik dah. Lepas tu saya walah. Pasal tanya, ada benda ni? Ada benda ni? Dia kata, dah benda. Dah tu kerja benda, buat kerja mana lah ni? Kerja gitu lah. Dah minta imam tanya je. Pasal saya habis belajar sekali lah. Dia junior. Lepas tu dia kata minta dah 2 kali dah minta. Tak boleh. Apa? Dah mak saya cerita direct cerita. Dia kata orang jabat kata nama ni kuat politik. Saya tak sebut orang politik mana-mana. Kemudian dia kata, dia buat apa tak boleh? Tak awak kata nama naik dah, temu-duga dah, tak boleh. Ni kat ni nak kabel. Gurau dah. Jadi ni cerita sungguh lah. Cerita sungguh. Dan dia tak boleh lagi lah. Kerja biasa, kerja sendiri. Wallahu a'lam. Waktu kita nak keluar daripada api neraka ni, Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat Jibril mari. Dan bila mari malaikat Jibril di apa kita panggil, di neraka Jahannam ni, lalu ahli neraka pun minta tolong. Ada juga setengah manusia tengah hidup ni, kita wajib beriman. Wajib dah beriman bahawa ada malaikat. Wajib tak? Wajib kita beriman. Sebab ada orang tak percaya. Orang tak percaya malaikat ada. Tak percaya.
Sebab apa dia tak percaya? Sebab bila ada malaikat, dia kata Allah ni lemah. Faham tak? Ada malaikat sebab apa ada malaikat kalau Allah tu berkuasa? Sebab apa Allah ni perlu kepada malaikat untuk tolong buat segala-gala urusan ni? Nampak? Ada orang tak beriman bahawa adanya malaikat. Walaupun kita tengok Nabi sebut akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku apa itu iman. Malaikat mari kat Nabi kan? Satu hadis tu tak? Duduk bersimpuh depan Nabi, berlutut depan Nabi. Kemudian malaikat tanya. Bukan malaikat dah tahu, Nabi ni tahu, tapi nak bagi tahu kepada orang yang ada depan ramai-ramai tu, masa waktu macam tazkirah gitulah, berkumpul tu, malaikat mari. Allah munculkan malaikat berbentuk manusia waktu tu. Dia tanya 3. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. 3 benda tu. Dia tanya 3 perkara tu. Dan Nabi sebut antaranya beriman kepada malaikat. Ada dalam hadis. Anta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tu dah. Tu tasdik kita. Apa itu Islam, apa itu ihsan. Akhbirni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan disebut lagi sini, kami semasa di dunia, wahai malaikat Jibril, kami minta tolong Tuhan hamba sampaikan salam kami kepadanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni hari Jumaat. Ada juga setengah-setengah masjid, setengah-setengah makmum ni, bila khatib sebut, tok khatib baca, tidak lupa juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Betul, Tok Imam? Takut salah dah. Ya ayyuhallazina amanu. Ayat sebut tu. Ada juga saya tengok mulut-mulut tak selawat. Tak selawat. Tok Imam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yesnya. Tak selawat. Apa kalam? Ni saya sebut dalam kitab Matan Al-Jurumiyah. Apa itu kalam? Bahasa Arab ni. Apa itu ta'rif kalam? Kalam al-kalamu huwa al-lafzul murakkab. Kalam sesuatu yang dilafaz. Al-lafzu murakkabu, tersusun. Kita kena sebut. Tidak boleh makan niat. Tak cukup duduk dalam hati selawat ni. Tak ni. Kena menyebut. Tuan-tuan nak syafaat Rasulullah ke tak? Semua kita nak. Tapi kadang-kadang duduk diam je tak selawat. Saya takkan nak tegur tepi tau. Selawat lah. Contoh kita jadi tok khatib, kita tengok mulut-mulut tak selawat, senyap. Ya Allah, sedih. Sedih. Nabi ni berjuang untuk kita sampai darah. Layak tak seorang yang mulia Allah utus untuk kita berjuang? Contoh mak kita lah, berjuang untuk nak besar kita, cari duit kita, sampai sakit, sampai masuk uap, sampai ada kena bedah, ada kena kerak kaki, ada kemalangan. Kita relax tengok mak kita, relax tengok ayah kita putus tangan, putus kaki, tak ada rasa apa-apa. Anak jenis apa gini? Ni Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala jadikan dia khatamun nubuwah, penutup sekalian nabi. Seluruh nabi, seluruh rasul, dialah yang paling mulia. Habibullah, diletak Nabi Rasulullah ni sebagai kekasih Allah. Kita bila khatib baca, nak selawat masa duduk dalam kereta, nak selawat masa duduk rumah, tu memang tak dah. Ada setengah-setengah orang memang dijaga selawat, lidah dia selawat semua. Dia selawat semua, ada orang itu, tak nafilah. Tapi hak jenis duduk dalam masjid ni tak boleh nak selawat juga. Apa dosa yang menyebabkan kita ni tak boleh nak selawat? Apa maksiat yang kita buat
menyebabkan Allah tak pilih kita untuk kita selawat kepada Rasulullah. Sampai Tok Khatib sebut, macam tek hari ni kan, tek hari ni aku ingat kepada kita berdoa untuk mengelak daripada bala, untuk menyelamat kita daripada menyelamat saudara-saudara kita di bumi Palestin. Kemudian tidak lupa juga untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula setengah duduk belakang sembang. Tuan-tuan tahu tak? Sembang dalam khutbah ni, apa berlaku kepada Jumaat kita? Laghwun, lara. Laghwun, lara. Kita sebut dah tadi. Kita sebut dah tadi. Fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim khashi'un allazina hum yura'un. Kita disyariatkan untuk solat Jumaat, buat kena ada baca khutbah. 2 rakaat Zuhur tu diletak pada 2 khutbah. Kita duk lepak. Bahaya tu. Jangan tengok apa sebab tu Khatib cakap je. Tu syariat. Syariat ni bila masuk syariat dia melibatkan hukum. Hukum dia boleh jadi haram, boleh jadi halal, boleh jadi haram, boleh jadi wajib, boleh jadi makruh, boleh jadi harus, boleh jadi sunat. Maka dalam khutbah kita main jari tak boleh benar ni. Ni pula boleh tegur orang. Tunjuk pula ada main snooker. Tengok khutbah. Nampak? Terjadi saya tadilah. Saya semayang ini duduk belakang-belakang sikit. Jadi kita boleh tengok situasi tu. Hak yang baca khutbah tu hari lain lah. Kita tengok duduk atas tengok. Lidah-lidah tidak berselawat kepada Rasulullah. Sangat-sangat rugi. Sebab apa kita saya kata rugi ni? Dan saya sangat-sangat risau benda ni. Apakah dosa yang ada pada kita menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan kita selawat kepada Rasulullah? Takut-takut esok-esok bila kita minta tolong dengan malaikat ni, malaikat kata tak payah. Malaikat Rasulullah kata tak boleh. Kita baca tak? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز. Panjang-panjang ayat tu kan di mana kita tadabbur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak Tuhan. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Tuhan, tidak ada selain daripada dia, al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia ni tak pernah mengantuk. Bukan tidur, tak pernah mengantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Tidak ada seorang pun yang boleh, tak ada seorang pun yang boleh memberi syafaat. Tidak ada seseorang yang boleh memberi syafaat illa bi izni, melainkan dengan izinnya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama duk ulah bahas ayat ni. Okey. Siapa yang boleh beri syafaat ni? Antaranya Rasulullah. Dan Rasulullah tak boleh juga, ada juga Rasulullah tak boleh beri syafaat kepada umat dia. Mana? Rasulullah tak beri syafaat kepada non-Muslim. Tak boleh. Orang Rasulullah sayang tak pak saudara dia? Sayang tak? Boleh beri syafaat ke tak? Boleh beri syafaat ke tak? Tak boleh beri. Ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Melainkan dengan izinnya, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izin, boleh beri syafaat. Kalau Allah tak izin, tidak diberi keizinan untuk beri syafaat. Kita tekankan kat sini.
Kita tekankan kat sini sebab apa? Dalam masalah ahli neraka ni nak minta dengan malaikat supaya Allah beri syafaat, supaya Rasulullah beri syafaat kepada ahli neraka ni. Nak minta. Nak minta. Deh. Faham tak? Faham deh. Faham tak? Faham. Faham deh. Dan lagi tak? Ke tak faham tak? Faham? Saya tak cakap orang tak faham benda tu sah. Cakap Terengganu je, tak pandai cakap KL. Takut demam habis. Cakap KL, hak depan demam, hak ni belik habis lidah. Rugilah dah, rugi. Antara orang yang bakhil ni, kedekut, bakhil. Dekuk tak hidung masing, tak? Kita panggil. Orang yang berat lidah dia untuk berselawat. Duduk rumah. Ni, saya yakinlah, ada dalam ni, kalau lelaki, ayah. Kalau perempuan, ibu. Kalau tak ayah, tak ibu, kita anak. Duduk rumah, hari Jumaat lagi-lagi. Tanya, selawat dah ke? Tanya. Siapa tanya? Ada tak tanya? Ataupun tak ambil heran? Selawat lagi belakang hari ni. Tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Tak. Dengar, dia sebut benda ni. Dia sebut apa? Kami semasa di dunia telah membaca selawat kepadanya dan kami sekarang meminta syafaat daripada ini. Masa dekat dunia dulu, dia bagi tahu kepada malaikat, kami pernah duduk di dunia dulu dan kami berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni aku nak minta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan katakanlah kepadanya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, telah berseronok di dalam syurga, sedangkan sekalian umatnya dalam neraka menanggung seksa yang tidak tertahan oleh kami. Dia pesan kepada ahli neraka ni, pesan kepada Rasulullah, pesan kepada malaikat Jibril, suruh malaikat Jibril khabar ke Rasulullah, wahai Jibril, sampaikanlah kepada Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah ini, kami ni pernah berselawat ketika di dunia dulu. Wahai Jibril, bagi tahulah kepada Rasulullah, kami pernah berselawat kepada Rasulullah di waktu di dunia dulu. Dan bagi tahu kepada Rasulullah, dulu kami ni, sekarang ni kami sakit menanggung azab dalam neraka. Ahli neraka minta sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu maka malaikat Jibril berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Tuhanku, engkau jualah yang lebih mengetahui kata-kata hamba-Mu dalam neraka. Maka malaikat Jibril ni menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, wahai Tuhanku, engkau jualah yang lebih mengetahui. Tak? Sebab apa dia menceritakan kepada kita macam ni cerita dia? Sebab apa? Nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala ni Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan Allah buat apa yang dia janji. Allah buat. Macam ada saji kat depan ni. Tak? Hujan kuat sangat, memang masuk air. Allah, Allah buat ni bukan sebab saja-saja, bukan.
Allah nak menunjukkan bahawa Allah ni memiliki janji dan Allah tunai janji tersebut. Allah tunai janji tersebut. Antaranya orang yang berselawat ada syafaat untuk dia. Ada syafaat untuk dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, itulah kunci, dikatakan kunci syurga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah dikatakan kunci syurga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang diutuskan. Kemudian dia sebut lagi, kita terus je lah tak? Nak mayang pun tak isyak lagi, nak balik hujang ke mana? Ada nak akad baju ke? Takut ustaz kok peti je, baju rumah dah akad tadi. Tak buat dah dengar hujang. Tadi sampai masuk air tengah buat dah dengar hujang. Weti-weti ya. Doalah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah kurniakanlah hujan yang manfaat. Hujan yang memberi manfaat, yang menyegarkan bumi, yang bawa kebaikan, yang bawa manfaat. Kita minta. Tak? Walaupun kita tahulah kajian-kajian macam-macam lah berlaku sekarang ni, boleh buat itu, boleh buat ni, tak? Dengan haknya macam-macam. Kita berdoa terus, kita Muslim, Islam, kita ada iman, kita berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian dia sambung lagi, wahai Tuhanku, engkau jualah yang lebih mengetahui kata-kata hamba-Mu dalam neraka Jahannam. Mu tahu ya Allah apa yang disebut, apa yang dikata, apa yang dialami oleh ahli neraka Jahannam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, sampaikan salam mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh malaikat Jibril ni, wahai malaikat Jibril, mu pergi kepada Rasulullah, sampaikan salam daripada ahli neraka ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disambung, seterusnya Jibril berjalan dengan segera kepada Muhammad dan baginda sedang duduk di dalam khemah daripada permata yang putih. Khemah itu mempunyai 4,000 pintu daripada emas, dan Nabi Muhammad dan Nabi Allah Adam bersama Nabi Nuh dan ada di dalam khemah itu. Khemah itu mempunyai 4,000 pintu daripada emas, dan Nabi Allah Adam bersama Nabi Nuh ada di kanannya. Nabi Adam dan Nabi Nuh ada di kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada so duk bayanglah, Nabi Adam so, Rasulullah kecil ni. Tak payah bayang gitu. Tak payah bayang. Kita akan diletak, dicipta oleh Allah, dibangkit oleh Allah, dan sama je kita. Berapa hasta. Allah buat sama je. Tak payah fikir besar kecil. Kita fikir kita dapat tak syafaat. Kita fikir sekarang ni kita dapat tak syafaat Rasulullah. Tu kita kena fikir. Aku dapat tak? Aku layak tak? Barulah kita semangat nak selawat tak? Ni duk fikir. Soal ni lah. Besar mana, tinggi mana lah. Tak payah fikir dah. Parut weh. Kita teruskan lagi deh. Nabi Musa dan Nabi Ismail pula ada di sebelah kirinya selain para sahabat, dan selain para sahabat yang berada di sekeliling khemah itu. Di hadapan baginda terdapat beberapa dulang yang berisi makanan, dan di situ juga Nabi Daud sedang membaca Zabur. Nabi Daud membaca kitab Zabur.
Jibril pun berseru, Assalamualaikum wahai Muhammad. Jawab baginda, Waalaikumsalam wahai Jibril. Lalu Jibril menangis. Jibril ni sedih. Jibril sendiri susah hati tengok umat Nabi Muhammad ni duduk dalam neraka. Wallahu alam lah kita ni macam mana. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pula jika dipanjangkan umur, jika diberi rezeki untuk kita bertemu lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.